hari ini negara sedang dipimpin, sedang dipacu untuk mencari jalan keluar daripada kemelut ekonomi yang teruk. Politik sudah ceritalah saudara, berantakan, tak habis-habis. Tapi saya bersyukur kerana warga UMNO sekarang ni sudah pun sedar kesan daripada keterlanjuran pemimpin masa silam, maka rakyat menolak. Sebab itu pimpinan yang baru ini cuba menyantuni rakyat dengan cara yang baru, dengan islah kepimpinan yang disuntik oleh Presiden UMNO. Tetapi pimpinan-pimpinan sana masih lagi bergelut. Saya melihat saja apa yang cuba mereka lontarkan tak lain tak bukan, kalau negara dalam keadaan susah, negara dalam keadaan tak stabil, adalah memberi ruang kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka mahu kalau boleh segera diusir Datuk Seri Anwar Ibrahim. Punca bagi mereka adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau adalah orang yang mahu memerangi rasuah. Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, banyak kes-kes rasuah sudah pun terbongkar. Beliau tidak pilih kasih kementerian yang dalam pentadbirannya juga, macam apa berlaku Kementerian Sumber Manusia, adanya mereka terlibat dalam rasuah, telah pun diambil tindakan. Saya baca kenyataan kononnya diampunkan, hanya direhatkan. Tak. Mereka masih lagi disiasat dan akan dikemukakan ke muka pengadilan. Cuma SPRM tidak membuat penjelasan setuntasnya. Mereka semua ini akan diadili. Tunggulah masanya. Jadi dalam keadaan sekarang ini, kebencian mereka pada kerajaan hari ini adalah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa yang akan merestui tindakan SPRM. Kerana itu SPRM sudah pun diberi penuh kuasa sepenuhnya, di mana pimpinan politik tidak akan mencampuri, tidak ada pilih kasih. Siapa saja yang melakukan rasuah tetap akan dibawa ke muka pengadilan. Cuma sehari ini saya baca dalam satu laporan media, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan agar kuartus di penjara Sungai Buloh diperbaiki, dan saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim minta supaya pihak berkuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri memperbaiki segera, menyelenggarakan kuartus di penjara Sungai Buloh. Apakah ada sesuatu? Tunggulah saudara. Saudara Syuami Yusof kena tutup pintu sepadan, jangan bagi pengkhianat lari keluar negara. Itu keadaan saudara. Saya yakin saudara, masanya. Saya dapat tadi ada seorang sahabat menghubungi saya. Ada informasi mengatakan dalam waktu terdekat 21 nama sudah pun muncul. Dan mereka ini akan disiasat, mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan. Sebab itu mereka akan berusaha sehabis mungkin saat ini. Wang akan ditaburkan sebanyak mungkin untuk mengkucar-kacirkan pimpinan negara kerana mereka mahu menyelamatkan diri. 21 orang ini kabarnya lah saya dalam waktu terdekat. Saya tak boleh nak menyebutkan selagi pihak berkuasa tidak membuat kenyataan. Kita tunggulah kenyataan Tan Sri Azam Baki, dan saya yakin SPRM kali ini akan bertindak dengan lebih telus dan lebih berani. Ini pula saya lihat, nampak gayanya dalam Perikatan Nasional sudah mula berlaku getaran yang boleh membawa perpecahan di kalangan mereka. Saya tak suka kalau mereka berpecah. Bagi saya biarlah mereka 74 itu menjadi ketumbukan pembangkang yang berwibawa. Sebab kita memerlukan seimbang dan imbang, bukan sebagai pembangkang nak tumbangkan kerajaan. Tapi nampak gayanya sekarang bila berlakunya apabila bersatu dan parti PAS menyokong proklamasi orang Melayu, pemimpin gerakan sudah pun menegur rakannya dalam PAS dan bersatu yang menyokong proklamasi orang Melayu yang diasaskan oleh Dr. Mahathir sambil menyifatkannya tidak wajar. Sekarang ni dah mulalah. Gerakan, saya dah cakap dari dulu lagi saya, gerakan memang parti yang chauvinis. Timbalan Presiden Gerakan Tong Keong, dia berkata pemimpin pembangkang seharusnya bersatu membantu membangunkan ekonomi rakyat yang kini semakin tertekan, bukannya mengaktifkan gerakan berasaskan kaum. Jadi dalam politik mereka nak buat apa kita tak boleh stop katanya, sebab negara demokrasi. Tapi isunya sekarang adalah ekonomi. Barang semua naik tapi dalam poket rakyat tiada duit. Sebab itu gerakan pun dia bersetuju kalau boleh jangan kucak-kacirkan keadaan. Saya nampak sudah ada perbalahan di kalangan pimpinan parti politik dalam
Perikatan Nasional. Sebab itu saya mengharapkan agar DAP, agar amanah jangan sesekali mengeluarkan kenyataan yang boleh menyinggung pimpinan UMNO. Kita harus menunjukkan solidariti. Sebab itu pagi tadi Datuk Ashraf Wajidi telah pun mengadakan pertemuan dengan pimpinan Sekretariat Perpaduan Kerajaan Perpaduan ini di bangunan UMNO, menyatakan bahawa 14 hari bulan nanti akan diadakan himpunan perpaduan parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan. InsyaAllah kabarnya daripada pagi sampai ke petang. Pagi pemuda, puteri, wanita, mereka akan mengadakan persidangan, dan selepas itu petang dalam pukul 2.30 Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri hadir bersama dengan Presiden UMNO dan Presiden-Presiden parti untuk menggarap pelbagai isu. Sewajarnya begitu. Kita tunggulah saudara pada 14 hari bulan ni nanti, 14 Mei ni, himpunan yang saya melihat kalau ini dapat dijadikan kabarnya 10,000 akan hadir. Jika ini berlaku, maka Dewan Merdeka sekali lagi mencatatkan himpunan bersejarah. Sebab jangan lupa saudara, 2019 Dewan Merdeka menyaksikan himpunan Muafakat Nasional. Tapi sayangnya lah, lenangan air mata warga Melayu Islam yang mahu melihat percantuman antara UMNO dengan PAS tidak kesampaian. Artinya pelayaran tumpas di tengah jalan. Muafakat Nasional berakhir dengan perpecahan, dan kali ini pada 14 hari bulan insya-Allah kita akan melihat bagaimana urutan antara UMNO dengan Keadilan, dengan DAP dan Parti Amanah beserta dengan parti-parti daripada gabungan Parti Rakyat Sabah, Parti Rakyat Sarawak. Semua 23 pemimpin akan hadir di Dewan Merdeka Kuala Lumpur. Ini adalah himpunan bersejarah. Kabarnya dengan berpakaian baju putih, sejumlah lebih daripada 10,000 orang akan hadir. Kita tunggulah, rakyat sedang menunggu saudara. Biarlah mereka berbalah antara sama mereka sekarang ni. Gerakan telah memulakan kenyataan muka-mukaan. Sebab itu sekarang ni saya juga bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata bahawa apa yang dilakukan Dr. Mahathir sekarang ni akhirnya menjadi liability kepada kestabilan politik. Yang diwujudkan kononnya mau mencabar kerajaan perpaduan ini, tentulah ia akan mewujudkan suasana yang tidak baik pada negara. Jadi walaupun soal etnik menjadi isu akar umbi, namun bangsa Malaysia yang besar dan konsep Malaysia Madani ini telah pun didukung oleh rakyat sepenuhnya. Ini harus diutamakan. Jadi menurut Datuk Zahid, dia kata saya mengucapkan selamat maju lah, selamat maju jaya lah atas pertemuan Presiden UMNO, Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Dr. Mahathir. Kerana kita tahu Dr. Mahathir adalah liability baru dalam politik tanah air. Saya dah bercakap, saya haraplah keadaannya. Dia kata sekarang ni PAS sokong bebaskan Najib. Wallahualam bisawab. Saya tak mau campur benda begitulah sekarang ni. Dah bercelaru politik. Malahan saya melihat sekarang ni, saudara, bagaimana malahan cyber trooper sama UMNO pun balah juga saudara. Menyantuni isu Sri Najib, isu Anwar, dah mula bercelaru. Kenapa kita celarukan suasana politik? Sebab itu saya melihat tulisan saudara Muhammad Aidil Fakri Mat Zami yang saya sampai pada wall saya rasa elok saya baca untuk pandangan kita bersama. Katanya dalam seminggu dua ini kita lihat dan kita dengar macam-macam berlaku, dan perkara ini berlegar di media sosial yang mengatakan bahawa kerajaan sedia ada hari ini bakal ditumbangkan dengan digantikan dengan kerajaan baru. Persoalan saya, nak ganti kerajaan mana? Jadi katanya cukup-cukuplah kita mainkan isu politik sebegini, kerana ia memberi kesan yang cukup tidak baik pada negara dan khususnya kesan kepada rakyat. Dalam kegawatan ekonomi yang kita hadapi saat ini saudara, berita seperti ini yang cuba kita mainkan. Persoalannya, adakah pelabur-pelabur luar negara yakin terhadap negara kita? Dan tentulah ia akan menjejaskan ekonomi negara serta kesannya akan dirasai oleh rakyat. Itu pandangan saudara Muhammad Aidil Fakri Mat Zami. Saudara. Dan sepatutnya, kata beliau, pemimpin-pemimpin dalam negara kita tahu akan akta lompat parti yang telah diluluskan sebelum PRU 15 yang lalu.
Tapi kenapa sehingga hari ini masih ada yang gila kuasa sehingga menjual maruah diri serta undi yang telah diberi oleh rakyat ketika PRU 15 yang lalu. Jadi janganlah kerana terlalu mengejar jawatan sehingga negara menjadi kucak-kacir. Negara kita menjadi sebegini rupa disebabkan oleh orang-orang politik, bukan oleh rakyat. Rakyat menanti, rakyat menaruh kepercayaan kepada pemimpin, tapi orang politiklah yang menghancurkan. Saudara Wak Awi, tolong gunakan bahasa yang baik. Saya tidak bersetuju anda menggunakan bahasa yang tidak. Bagi saya, kita warga bangsa berbudaya, saudara Puak Awi. Jangan gunakan bahasa-bahasa begitu. Saya tak setuju, saya tak suka. Kalau anda nak hadir dalam war saya ini, hadirlah dengan bahasa yang baik. Menggelarkan orang itu, orang ini, bagaimana, saya tak suka. Sebab sebagai orang tua, saya tahu saudara Puak Awi ni nama aja Puak Awi, tapi mungkin usia anda muda. Sebagai orang tua lah saya katakan, jangan gunakan bahasa yang pelik-pelik, bahasa-bahasa yang celupar, yang dianggap kurang sopan. Lebih suka melihat berlakunya berantakan politik negara kita. Saya nak tanya, apa keberuntungan anda dapat? Apakah hanya dengan mendapat sokongan, likes, orang datang tengok beribu-ribu, apakah itu yang anda harapkan? Sedangkan anda menjerumuskan negara ke lembah yang lebih teruk lagi. Saudara Osana, memanglah ada sangkut-sangkut. Saya syukur, begitulah keadaan. Mereka tidak suka kalau saya memberi pandangan yang sebegini. Sebab mereka mahu kalau boleh saya maki semua orang. Itu bukan budaya kita, saudara. Dan saya melihat macam mana bagaimana rakyat dijadikan landasan. Saudara Acai Bentayan, rakyat dijadikan isu demi rakyat. Pemimpin konon bercakap, saya bercakap demi perjuangan rakyat, negara ini perlu diselamatkan. Nak diselamatkan apa? 4 tahun negara berada dalam keadaan yang kucak-kacir. Malahan pimpinan hari ini mewarisi hutang yang begitu besar. Siapa yang buat hutang? Saya tidak mengatakan bahawa 100% kesalahan mereka, tetapi dasar atau polisi yang diwujudkan sewaktu mana mereka berada di anjung kuasa, mereka memutuskan akhirnya negara berhutang. Itu keadaannya, saudara. Memanglah, saudara, bila saya cakap begitu, bukanlah saya nak memuji Datuk Najib, tapi era kepimpinan Datuk Najib, negara berhutang pun sekitar dalam 500-600 bilion. Tapi 3 Perdana Menteri, Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri, negara berhutang 1.5 trilion. Dasar apa yang anda bawa? Saya bukan nak marah, orang nak maki orang, saya tak mau. Tapi saya tahu kawan-kawan dalam media sosial ni, mereka suka mencari isu yang lain tak ada, semua tak betul. Kalau kita mengatakan semua tak betul, siapa yang betul?